Sekarang kalau lihat perkiraan ini, sekarang sebab itulah Amerika dan sekutu-sekutu Yahudi dan Dajjal menubuhkan The Genome Project. Mereka ada 5 projek besar: The Blue Beam Project, Genome Project, Star Wars Project, Pandora Project, Philadelphia Project. Di bawah Genome Project inilah mereka mencari salasilah dan keturunan satu-satu bangsa di seluruh dunia. Dan Genome Project milik Israel yang terlampau dekat dengan kita sekarang berada di bawah selatan Johor. Di Singapura ada Genome Project. Sebelum ini, varian DNA orang-orang Yahudi Israel bila ditemukan dengan bangsa Melayu di Nusantara, secara rawak mereka menemukan 29% gen bangsa Melayu sama dengan DNA varian Yahudi Israel. 29 secara rawak. Bila genom dibuat di Singapura, terbukti peratusan dia lebih tinggi, 69.7 gen Yahudi sama dengan gen bangsa Melayu. Dan Nabi Ibrahim pernah ke bumi ini untuk melihat apa? Melihat tanah jauh, sebagaimana dia pernah meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di kota Mekah. Dan dia pernah berhijrah, menginjakkan kaki ke bumi ini untuk melihat tempat tinggal cucu cicit keturunan daripada isteri yang ketiga, dengan meninggalkan sebilah senjata yang sekarang kita namakan sebagai keris. Sebenarnya bukan keris, tapi dia ialah tanduk apa? Tanduk apa yang macam bentuk lok keris? Binatang apa? Rusa atau kijang? Rusa atau kijang. Sebab itulah Cik Siti Wang Kembang tanda serendah sekebun bunga menjadikan binatang ini sebagai perlambangan negeri Kelantan. Kenapa dia membuat kota dia di Gua Musang bukan di Kota Baru? Gua Musang apa ada? Hutan dan gua. Apa yang dia nak? Sama dengan cucunda dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin bertahanus di gua-gua tersebut. Dengan kijang adalah perlambangan sebagai binatang yang memiliki kantung kasturi. Lihat sejarah, pasti ada perkaitan antara satu dengan yang lain. Sekarang bila ini berlaku, projek ini dimulakan 10 tahun lepas oleh Rabbi Yahudi yang bernama Jacobowici untuk mengesahkan hipotesis Dr. Ralph Olson Oppenheimer bahawa sebenarnya manasih keluarga lahir daripada Nabi Yusuf sedang bertapak secara meluas di Nusantara sekarang. Dan sebab itulah bangsa Melayu yang sebenar yang dijejak oleh Hitler dahulu melalui rangkaian Freemason dan Illuminati, mereka berakhir di Banjaran sambunglah Himalaya. Kenapa Himalaya? Sebab di sinilah jejak terakhir yang mampu dicari oleh Hitler. Kerana selepas Himalaya mereka telah membuka satu demi satu sejarah dan negeri-negeri serta negara dan wilayah-wilayah yang lain. Sebab itulah bila disebut Melayu pernah sampai ke hujung Madagaskar dan paling jauh di Kepulauan Hawaii. Inilah yang ada di University of Tennessee, satu alat apungan milik Hulu Balang Melaka dahulu yang mereka temui di Kepulauan Hawaii. Sebab itu Hulu Balang Melaka menggunakan laluan Kepulauan Cebu, mereka tak sesat bila tiba di Kepulauan Hawaii. Sekarang kita pun tak kenal alat. Hebat tak hebat? Memang hebat. Sebab itulah mereka membahagikan bangsa Mala ini kepada kerajaan utara, kerajaan tengah, selatan dan timur. Kerajaan utara ialah Kemboja, Cempaka, Melati, Patani, Langkasuka, Segenting Kera, Empayar, Cermin, Jeddah.
di tengah Kelantan, Pahang, Johor, Melaka, Kedah Tua dan Selangor. Di sebelah timur Funan, Okinawa dan Sulu adalah milik bangsa Melayu suatu ketika dahulu. Dan di sebelah barat Sumatera, Riau dan Jawa. Inilah klosa. Akhirnya inilah yang dikembangkan oleh Maharaja Sriwijaya, Maharaja yang selepasnya Kesultanan Melaka dan seterusnya sampai ke hari ini. Dan di hall chamber itu adalah sebatang keris. Orang Jepun pakai apa? Orang Jepun pakai pedang samurai dan pedang bushido. Pedang samurai untuk lawan musuh. Kalau mereka bertempur, adat rasmi dan kebudayaan samurai, kalau mereka kalah dalam peperangan, mereka tak mati, mereka akan bunuh diri dengan pedang pendek satu lagi. Itulah amalan adat bushido yang dipanggil pedang kaizen bushido. Dia perang-perang kalah, tapi hero tu tak bunuh dah dia. Kalah secara beradab, beremak. Dia balik, dia mesti bunuh diri. Sebab itu dah tradisi bushido dengan kaizen bushido. When the crew of a US destroyer attempts to rescue a crashed pilot, he pulls out a grenade. At home in Japan, newspapers and newsreaders. Sekarang di keris tersebut ada tulisan Rancho. Profesor Jim Moore dan Western University College of London, bila dia meneliti keris tersebut, rupa-rupanya ramuan untuk membuat keris tersebut ialah ramuan daripada besi 7 pa. Sudah besi 7 pa pula dah. Apa dia ramuan besi 7 pa? Biasanya pendekar dan hulu balang saja yang tahu. Apa dia rahsia besi 7 pa? Alif, ba, ta, sa, sampai huruf pa. Itulah ramuan besi 7 pa. Pa tersebut ialah parang, pasak, pahat, pahar, pagar, paku, palung. Ingat ke tak ni? Parang, pasak, pahar. Saya pun lupa. Parang, pasak, pahar, pagar, paku, palung. Apa satu lagi? Pahat. Baik. Dalam ramuan besi 7 pa, semua benda-benda tadi ada 7 pa di depan. Dan bukan setakat 7 pa. Untuk menjadikan senjata tersebut hebat, besi yang dimulai dengan alat pa tadi mesti 7 bersifat pa, iaitu patah. Mesti cari parang yang patah, pasak yang patah, pahar yang patah, pahat yang patah, pagar yang patah, paku yang patah, palung yang patah. Palung ni tahu tak? Kelantan dia panggil sadap. Orang sini panggil kerambik tu. Dia macam ni. Kalau yang panjang, biasa kita tebas semak-semak tu kita tak mau guna kan, tak semak tu. Sadap ni dia ulu dia pendek, mata dia biasa orang tua cerut-cerut dia ni nak bagi lembu makan. Pendek sikit. Kalau panjang tu kita tak mau guna rumput tu, kita nak tebas bagi pendek saja, niat pendek tu. Orang panggil apa? Kerambik ke apa? Kerambik lah kot. Lantan dia panggil sadap. Itulah palung. Jadi benda tu 7 pa dah. Nak cari semua hak patah pula dah. Bila cari semua hak patah tadi, inilah ramuan besi 7 pa yang asli. Dia akan panas, dia akan didih, dia akan cairkan balik besi ni. Lalu kita bentuk keris ke, sama ada kita nak buat patrang ke, sama ada kita nak buat badik. Tahu tak badik? Yang macam lawi ayam tu, ikat kaki ayam tu. Biasa kita akan pakai di jari, kemudian dia ada cekok sini. Itulah senjata terakhir yang akan kita guna. Kalau keris jatuh, parang jatuh, biasa pendekar dia akan ada badik. Badik hanya 3 gerakan. Leher, sini, urat keting bawah lutut tu. Dia akan potong tempat-tempat yang punca je. Leher, sini, bawah kelipatan betis dan paha. Memang akan KO terus. Jadi sebenarnya orang-orang yang ada badik lah ni, dia pukul ikut dan je tak? Pi muka, maksudnya dia tak pandai. Dia hanya jadi pendekar tipu saja. Satu tempat asal dia, 3 gerakan saja, KO lah lawan.
Sekarang 7 Pa, biasa orang tua kita sama dengan tradisi orang Melayu, dia mistik dia kuat, sama macam Yahudi. Yahudi kita tak nampak, Yahudi memang mistik kuat, sihir kuat, terutama keluarga elit Yahudi pertama, keluarga Esther. Kita pun dalam banyak-banyak, kalau ikut generasi hantu ni, rasa hantu paling ramai orang Malaysia dengan orang Indo ni ada hantu jerangkung, hantu raya, macam-macam hantu. Tempat lain tak kenal pun hantu ni. Kalau Arab jin saja, kalau tempat lain setan, tempat lain iblis. Kita ni jadi macam-macam, tu yang pelik. Masalahnya di Eropah tu, jin tu tak rasa nak jadi hantu bungkus. Di Eropah jin tak rasa nak jadi jerangkung, tak rasa nak jadi langsui. Kawasan kita ni rasa dia nak tukar jadi macam tu dah. Tak tahu pasal apa. Kuat duk puja dia, kuat duk sembah dia ke macam mana. Yang penting tradisi tadi, yang kalau boleh nak bagi power besi 7 Pa tadi, kena ambil 7 kuala ataupun 7 daerah. Maksudnya parang patah kena ambil di Bayam Baru, pahat patah kena ambil di Air Hitam, pagar patah kena ambil di Batu Feringgi, paku patah kena ambil di mana pula? Ikutlah kawasan-kawasan lain. Itu lagi power, lagi hebat. Sebab itulah orang-orang tua selalu berpantun, bermain keris biar berpada, kerana keris badan binasa. Ukur sukat hanya petua, sepenuh hati jangan percaya petua saja, ukur sukat. Tapi itulah yang menjadi kebiasaan orang-orang tua kita dan jadi pegangan mereka. Pasal apa melalu ni pula? Kembali kepada Okinawa. Baik, bila dikaji keris tadi, memang keris ini bukan milik bangsa Jepun. Para arkeologi Jepun bila mereka temui ini, di atas darat pula bersebelahan dengan Pulau Yonaguni ada satu minoriti penduduk satu kampung yang penghuni dia ada 63 orang sahaja. Bila pergi guna bahasa Jepun, soal siasat temu ramah, tapi langsung tidak difahami oleh mereka. Guna bahasa Jepun tak pandai, tapi bila mereka bercakap ditulis oleh penemu ramah tadi, mereka menemui 3 perkataan: mata, batu, air. Ini bahasa siapa? Ini adalah bahasa Melayu. Mungkin mereka adalah sisa-sisa terakhir bangsa Melayu yang menginap dan tinggal serta menghuni di Kepulauan Yonaguni di Okinawa, Jepun. Sekarang kita lihat kembali kepada tadi. Banjaran Himalaya ini adalah destinasi terakhir Hitler menjejak bangsa Melayu. Himalaya adalah satu kawasan yang cukup indah. Sekarang lihat kepada bangsa ini. Bangsa ini cukup sinonim dengan dengan apa? Dengan bunga. Kalau dahulu dah saya sebut di kampung-kampung, cari satu rumah yang tak tanam pokok bunga depan rumah payah. Betul. Pi rumah mana-mana orang tua Melayu mesti ada walaupun satu jenis pokok bunga. Tak tahu kenapa mereka cukup minat dengan bunga. Tapi sebab ini tinggal rumah flat, tak boleh nak tanam. Nah, kita ini tak suka dah tanam. Tapi memang dulu macam-macam bunga. Terutama bunga raya ada, bunga melur ada, bunga ekor kucing. Lama dah saya tak tengok bunga ekor kucing. Rumah siapa ada bunga ekor kucing? Tak ada lah kot. Biasa dia duduk di tiang-tiang tangga rumah dah. Payah dah nak dapat. Banyak jenis bunga. Itulah sebab tengok kerajaan utara tadi, nama dia Kemboja, kerajaan Cempaka, kerajaan Melati, kerajaan Patani, kerajaan Langkasuka. Semua adalah nama-nama spesies bunga. Inilah kekuatan bangsa Melayu. Baik, sekarang saya matikan di sini untuk tak mau jadi lebih. Sekarang saya nak bincang tentang prodigi. Tahu tak apa itu prodigi? Prodigi ialah bukan orang yang guna lain digi. Bukan dia tu prodigi. Prodigi bermaksudnya ialah manusia-manusia yang diberi keistimewaan daripada gen misteri bangsa Melayu. Dengan kata lain, mudah saya ambil perkiraan dan kiasan, watak-watak manusia prodigi hanya layak diberikan manusia-manusia seperti Adi Putra. Dia prodigi.
Sufyah Yusuf, dia prodigi. Ainan Keleste Kauli, dia prodigi. Dan seorang nama yang saya rahsiakan, prodigi sejarah. Kalau tengok Adiputra, dia prodigi matematik. Sufyah Yusuf, dia prodigi matematik. Ainan Keleste Kauli, dia prodigi kimia. Tapi yang seorang ni adalah prodigi sejarah. Walaupun waktu saya kenal dia berumur 12 tahun. Bila saya hadapkan ketiga-tiga buku yang saya sebutkan tentang Horus tadi, The Egyptian Book of Death, The Black Book, The Golden Book of Erat Anuch, dia mampu baca, terjemah dan huraikan cerita di dalamnya. Saya bagi manuskrip 500 tahun zaman kerajaan Sriwijaya, dia mampu baca dan hurai kepada saya walaupun masa itu umur dia 12 tahun. Baik, sekarang prodigi-prodigi ini akhirnya setelah mereka meningkat dewasa, tolak sekarang Adiputra, apa yang jadi kepada prodigi kita? Sufyah Yusuf di London, apa jadi dekat dia? Akhirnya menjadi seorang pelacur, mampu dilanggan oleh sesiapa. Bagaimana pula dengan Ainan Keleste Kauli? Dia menjadi seorang penagih dada. Bagaimana dengan yang sebelum ini, Nur Amalina? Apa jadi dekat dia? Jadi seorang yang berkaki sosial. Syukri Hadafi, prodigi pertama kita. Waktu umur dia 3 tahun, dia sudah mampu baca majalah dan buku. Akhirnya dia diambil sebagai anak angkat oleh Profesor Ungku Aziz. Umur dia 7 tahun, dia berlakon 1977 di bawah arahan Datuk Jin Samsudin, Menanti Hari Esok. Akhir sekali dia juga jadi seorang penagih dadah. Itulah akhirnya berakhir dengan prodigi-prodigi kita. Hebat permulaan, akhirnya lingkup. Sebenarnya mereka lingkup atau mereka dilingkupkan? Cuba kita fikir. Yang tak terkesan lagi ialah Adiputra. Kita tak tahu lagi masa depan dia masih panjang. Tetapi sebenarnya bila mereka buat projek genom ini, rupa-rupanya pada suatu ketika dahulu mereka menghantar utusan-utusan mereka dari sudut seorang perempuan yang seksi, yang jelita, yang kaya, yang gairah, yang menggoda, menggiurkan, untuk goda lelaki-lelaki Melayu Islam. Dan akhirnya berkahwin, lalu dapat anak, akhirnya bercerai. Banyak kes-kes seperti ini. Terutama yang kecoh ialah anak Raja Bahrain, Syahirah dulu nak bawa lari ke Australia. Kita faham kasih sayang seorang ibu, tetapi sebenarnya apa yang dia nak? Gen bangsa Melayu. Dan sekarang bila ini tak berjaya, akhirnya yang perempuan mereka masuk Islam atau dipaksa, akhirnya mereka tukar rentak. Sekarang yang handsome lelaki mereka, yang kacak lelaki mereka, goda perempuan Melayu. Lepas tu timbul pula kes Hartina, Kamarudin lah, siapa lagi berapa kes sebelum ini. Kenapa mereka nak sangat gen Melayu? Kerana bila berlaku percampuran gen Melayu dengan bangsa lain, inilah yang mereka gelar sebagai wujudnya mutant masa depan. Inilah mutant masa depan. Lalu mereka cipta filem X-Men. Tapi yang jadi ketua penjahatnya mesti kita, iaitu Magneto. Magneto tu yang besi yang boleh. Sebab apa yang dia gambarkan besi? Lihat kepada tadi, ramuan besi 7 pa. Memang bangsa Melayu bangsa yang paling mahir dan cekap dalam menggunakan besi. Akhirnya kita jadi Magneto, dia jadi Wolverine. Nah, Wolverine pun besi juga, tapi besi dalam kuku aja lah. Magneto dia kuasai sepenuhnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Rohaida bersama Prof. Hashim. Kami buat penyelidikan sebenarnya. Belum terfikir nak buat buku. Kami ingat nak buat dokumentari tentang Hang Tuah, tentang mendam berahi kapal dia. Kemudian bila nak buat sesuatu tu kita kena buat kajian kan. Jadi saya buat kajian dulu tentang penemuan keris di Jepun. Kami pun tak dapat pasti itu keris Melaka. Tapi saya berhubung dengan Kementerian Pendidikan Jepun. Kebetulan saya boleh berbahasa Jepun. Mereka kata bukan saja keris, kita ada buku yang dipanggil Rekidai Hoan. Rekidai Hoan ni ialah catatan kerajaan Jepun dulu bernama Ryukyu di bawah jajahan Cina tentang perjalanan Maharaja di sana. Buku tu ditulis dalam tempoh 444 tahun daripada 1414 rasanya sehingga 444 tahun ditulis. Dia kata dalam itu ada 10 pucuk surat perhubungan diplomatik antara kerajaan Ryukyu dengan kerajaan Melaka. Jadi saya kata kami nak ambil yang Melaka tu, dia terus email, kerajaan Jepun terus email pada saya berserta dengan translation dia. Bila dibaca translation tu, ada dicatat pengkaji yang buat Rekidai Hoan ni bukan saja catatan Melaka tu, setiap contohnya surat Hang Tuah tu Loksimana Maraka Loksimana Heika Jurokunen. Heika Jurokunen tu maksudnya 1480. Dalam hikayat Hang Tuah memang dinyatakan Hang Tuah ke Ryukyu, kerajaan Cina, tapi tak dinyatakan tarikh. Bila dah ada surat ni kita confirm lah memang betul hikayat tu benar, tapi cuma tidak ada tarikh. Jadi bila baca dia punya translation tu, ada pula dinyatakan the Laksmana is the famous man that was written in Alfonso de Albuquerque commentaries. Jadi dia tulis di situ Laksmana Huang Tuah, dan dia tidak nyatakan itu Cina. Dia kata dari Melaka. Bukan dia kata Hang Tuah tu Cina, maksudnya Hang Tuah tu Melayu, Laksmana of Melaka. Jadi kami cari buku Alfonso de Albuquerque ni. Buku tu pun menyatakan pada 1511 Hang Tuah tu hidup lagi, umur berusia 80 tahun, nak kembali ke Melaka. Tapi Alfonso tahan dia di Sungai Muar kerana dia ada uncommon capabilities. Jadi kami nak cari lagi, betul ke dia begitu gagah hingga digeruni oleh Armada Portugal ni. Cari satu lagi buku yang bernama Suma Oriental. Suma Oriental tu ialah catatan pedagang-pedagang Portugis yang bernama Tomé Pires yang menulis tentang kegagahan Laksmana Melaka ni. Jadi sahlah dia tidak, Laksmana yang bertugas semasa Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin hanya Laksmana Hang Tuah. Saya tak jumpa lagi Laksmana siapa yang bertugaskan. Jadi Hang Tuah ni pergi 1480 ke China mewakili Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ni cucu Hang Tuah melalui perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Laksmana. Itu tercatat juga dalam Suma Oriental. Jadi kita tak dapat baca. Jadi buku Suma Oriental ni buku kurun ke-15. Buku Alfonso pun semasa dia menakluk Melaka. Buku Alfonso ni lah diary Alfonso de Albuquerque. Setiap hari dia menulis diary, termasuk bila Hang Tuah nak datang ke Melaka tu. Jadi dapatan ini bukan berpandu pada hikayat Hang Tuah. Dapatan dari buku ni melalui research saya dengan Prof. Hashim ialah dapatan daripada luar negara, daripada Okinawa yang dulu nama dia Ryukyu. Sebab tu saya tulis Okinawa. Sekarang Ryukyu ni di bawah jajahan kerajaan Jepun. Kerajaan Jepun dah namakan Ryukyu ni Okinawa. Kita tak boleh tukarlah Ryukyu balik. Ryukyu dah tak ada dalam sejarah Jepun. Jadi tetaplah kita tulis catatan Okinawa. Jadi bacalah buku ni, kan kita tahu betapa gagahnya Laksmana Hang Tuah.